Ya, seperti saya juga ada banyak perkara yang saya mau buat tahun lalu, tetapi malangnya satu pun tidak dapat. Terutamanya saya mau kurang 5 kilo, saya hanya kurang 0.5 kilo saja. Apa yang kita cuba buat tahun lalu, mungkin kebanyakan kita tidak dapat buat ataupun tidak dapat capai, tetapi tidak apa. Kerana hari ini merupakan satu tahun yang baru, hari yang baru untuk kita memulakan semula lagi. Amin. Amin. Tetapi sebelum kita merancang sesuatu, sebelum kita membuat plan kita ataupun resolusi untuk tahun ini, biarlah kita kembali kepada Tuhan dahulu. Amin. Ya, kalau kamu tengok di dalam 3 tahun yang lalu, pandemik banyak menjejaskan kehidupan kita. Betul atau tidak? Mungkin di antara kita kehilangan ahli-ahli keluarga kerana COVID. Ataupun mungkin di antara kita kehilangan pekerjaan kerana COVID. Ataupun mungkin kita menghadapi masalah kewangan kerana COVID. Walaupun apa yang telah berlaku, biarlah semua ini berlalu. Janganlah kita memandang ke belakang dan menyesal ataupun berasa sedih dengan apa yang telah berlalu. Tetapi hari ini saya ingin mencabar kita harus melihat ke masa hadapan dengan siapa? Dengan Tuhan. Kerana selama apa yang telah berlaku dalam 3 tahun ini, tetapi berita baiknya adalah Tuhan masih beserta dengan kita. Amin. Ya, kalau tidak ada Tuhan, kita mungkin tidak dapat melalui dengan apa yang telah berlaku dalam 3 tahun yang lalu. Betul atau tidak? Terutamanya bulan ini, 8 hari bulan, negara China akan membuka sempadan dia. Banyak orang khawatir. Adakah ini second round pandemic? Banyak orang risau apa yang akan berlaku selepas negara China membuka sempadan mereka. Kerana kita tahu apa yang sedang berlaku di negara China. Kerana mereka telah tidak lagi mengikut SOP ataupun tidak lagi cek COVID mereka. Kita tahu bahawa kes di China semakin meningkat. Ada orang menyatakan bahawa mungkin tahun ini ada 1 juta orang di China akan mati kerana COVID. Jadi apabila kerajaan China mengumumkan bahawa sempadan mereka akan berbuka semula pada 8 hari bulan, seluruh dunia khawatir. Mereka takut. Kita pun takut. Kerana kita takut bahawa kita akan bermula lagi apa yang telah berlalu pada tahun 2020. Kerana semuanya berlaku pada bulan Disember. Masih ingatkah? 2019. Saya masih ingat pada tahun 2020 apabila COVID sudah sampai di Sabah, banyak orang terkena, kebanyakan mereka meninggal dunia, termasuk pakcik saya kerana COVID. Ada banyak perkara kita risau, kita khawatir. Tetapi di dalam ayat ini Tuhan mengatakan janganlah kita khawatir. Jangan cakap tentang COVID. Mungkin kita mula risau dengan kehidupan kita. Apa yang kita akan berlaku pada tahun baru ini. Mungkin di antara kita risau bahawa pekerjaan kita sama ada kenaikan gaji atau tidak. Mungkin kita akan kehilangan pekerjaan pada tahun ini. Mungkin kita akan berhadapan dengan masalah kesihatan pada tahun ini. Banyak perkara yang kita khawatir. Betul atau tidak? Kerana tiap-tiap hari kita ada banyak perkara yang kita fikir. Sama ada kita boleh tidur ke atau tidak, kita tahu bahawa selepas kita bangun ada banyak perkara di dalam minda kita. Kita fikir apa yang kita harus buat.
Mungkin di antara kita fikir bahawa tahun yang baru kita berharap semuanya akan baik. Sama dengan ada orang mengatakan di dalam Facebook mereka, tahun 2023 layani saya dengan baik. Ini maksudnya mereka berharap sesuatu yang baik akan berlaku di dalam keadaan yang mereka lalui sekarang. Tetapi apa yang saya ingin menggalakkan kita pada hari ini, pada awal tahun ini adalah janganlah kita khawatir. Sebelum kita membuat sesuatu rancangan pada tahun ini, mari kita datang kepada Tuhan dengan dua perkara. Okay? Di sini mengatakan bahawa kita harus menyatakan segala keinginan kamu di dalam doa dan memberi syukur. Jadi perkara yang pertama kita harus buat pada hari pertama adalah berdoa. Apa yang kita mau buat? Kita berdoa kepada Tuhan. Ini yang paling penting. Saya tidak tahu sama ada kita ada luangkan masa untuk berdoa atau tidak sebelum kita membuat perancangan. Bagi saya selalu khawatir. Oleh itu, saya datang kepada Tuhan dan berdoa kepada Tuhan. Dan saya tahu mungkin saya tidak dapat jawapan pada masa itu, tetapi dengan kepercayaan saya dan dengan iman saya percaya bahawa Tuhan tidak akan menghampakan saya. Oleh itu, apa yang kita mau buat tahun ini, sama ada kamu mau menjadi kurus, saya tidak tahulah, berdoa. Mungkin kita mau mendapatkan lesen memandu, berdoa. Mungkin kita mau membeli rumah atau kereta, berdoa. Mungkin kita berharap bahawa tahun ini kita mau dinaikkan pangkat, berdoa. Semuanya datang kepada Tuhan, berdoa dahulu. Jangan kita abaikan Tuhan. Jangan kita lupakan Tuhan. Apa yang berlaku sebelum ia berlaku, berdoa. Ini yang paling penting. Kerana kalau kita tidak berdoa, kita masih boleh melakukan perancangan. Kita masih boleh membuat apa yang kita mahu pada tahun ini tanpa Tuhan. Mungkin kita akan dapat atau mungkin kita boleh lakukan tanpa Tuhan. Tetapi apa yang saya ingin galakkan kita adalah kehidupan kita berbeza. Berbeza dengan orang lain. Walaupun kita berbeza, maksudnya kita ada Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita masih boleh hidup tanpa Tuhan. Betul atau tidak? Kita masih boleh buat kerja kita tanpa Tuhan. Kita tidak perlu pergi ke gereja untuk buat sesuatu di dalam kehidupan. Tetapi apa yang saya berkata di sini adalah kita berbeza. Kerana sekurang-kurangnya kita ada Tuhan beserta dengan kita untuk melakukan sesuatu. Contohnya seperti anak-anak. Kalau anak-anak kita melakukan sesuatu seorang diri, kadang-kadang kita akan berasa berseorangan. Tetapi kalau bapa atau ibu temankan mereka pada masa itu, perasaan kamu juga berbeza. Berbeza. Kerana kita tahu bahawa ada satu orang yang mengasihi kita, ada satu Tuhan yang bersama dengan kita. Okay? It's different. Berbeza. Kalau kamu pergi ke ini kesaksian saya lah. Pada tahun lalu, dalam satu tahun itu,
tempat yang saya paling banyak pergi adalah hospital. Okay, kenapa? Kerana pada bulan 11, 2 tahun yang lalu, saya membuat satu blood test mengatakan bahawa saya ada kemungkinan ada kanser. Okay? Ada kanser. Nah, pada masa itu, saya terus blank, okay? Ataupun tidak tahu apa yang mau buat pada masa itu. Jadi saya pun bertanya dengan kawan saya dan juga doktor yang saya kenal apa yang saya harus buat. Saya juga membuat ujian yang kali kedua di klinik yang lain. Tetapi apa yang saya dapat, tes itu cancer marker masih tinggi. Oleh itu saya juga mengatur appointment pergi ke hospital QE untuk membuat pemeriksaan. Dalam 1 tahun yang lalu, saya pergi ke QE sehingga saya pun lupa berapa kali saya sudah di hospital. Bulan depan saya mau kembali lagi untuk buat MRI. Nah, saya diuji pada bulan 11 2021. Sampai tahun ini, 2023, doktor belum lagi confirm sama ada saya ada kanser atau tidak. Umur 40 tahun. Anak masih kecil, isteri tidak ada kerja. Banyak perkara yang saya khawatir. Tiap-tiap hari apabila saya pergi ke hospital, saya keseorangan diri. Apa yang saya boleh buat pada masa itu adalah tidak dapat buat apa-apa. Apa yang saya boleh buat hanya tunggu sahaja. Tunggu untuk membuat ujian darah, tunggu untuk membuat scan. Tetapi sampai sekarang, apa yang saya dapat, doktor masih belum confirm sama ini adalah kanser atau tidak. Kerana mereka tidak menggalakkan saya membuat biopsi test. Kerana mereka, kalau itu kanser masih kecil, kalau buat itu test, mungkin tidak kena itu spot, okay? Itu kanser spot. Jadi apa yang saya boleh buat pada masa sekarang, doktor menasihatkan saya adalah untuk tunggu dan lihat. Kalau bagi orang biasa, tiap-tiap hari mereka akan risau sama ada saya akan confirm ada kanser atau tidak. Bagi saya, kalau saya cakap saya tidak khawatir, itu bohonglah. Kalau saya cakap saya tidak risau, itu pun bohong. Saya juga risau, saya juga khawatir. Apa yang saya boleh buat sekarang adalah doktor hanya memanggil saya, tunggu. Saya tidak boleh buat apa-apa. Jadi buat masa ini, apa yang saya boleh buat hanya satu perkara sahaja, berdoa. Berdoa dan percaya kepada Tuhan bahawa Tuhan akan mengaturkan segalanya. Jadi sementara saya menunggu pihak hospital untuk mengesahkan sama ada saya ada kanser atau tidak, apa yang saya buat sekarang adalah berdoa. Sekurang-kurangnya setiap kali apabila saya berfikir tentang kanser ini, saya tahu bahawa saya tidak berseorangan. Saya masih ada Tuhan bersama dengan saya. Jadi janganlah kita khawatir. Kalau saya memanggil kita jangan khawatir, susah. Kita akan berasa risau, kita akan berasa khawatir. Tetapi sekurang-kurangnya, apa yang kita boleh buat di dalam kemampuan kita adalah berdoa. Kerana berdoa merupakan satu cara untuk mengingatkan kita bahawa Tuhan bersama dengan kita. Amin. Kalau kita tidak berdoa, maksudnya kamu seorang diri. Kamu seorang diri sahaja.
Jadi selepas kita berdoa, apa yang kita harus buat adalah kita harus bersyukur. Bersyukur. Kamu tahu di dalam keadaan macam saya, kadang-kadang susah untuk bersyukur kepada Tuhan. Tidak mungkin saya akan berkata, "Oh Tuhan, terima kasih kerana kamu beri saya ujian." Tetapi saya bersyukur kepada Tuhan. Kenapa? Kerana pada bulan 11 2021, kenapa saya pergi untuk membuat ujian darah ini adalah saya menerima promosi. Wah, kadang-kadang promosi bagus kan? Saya pun ambil promosi ini pergi untuk membuat ujian darah. Selepas saya membuat ujian darah, barulah saya tahu bahawa saya ada kanser marker yang tinggi. Pada hari ini saya juga, kadang-kadang saya berfikir balik, kalau saya tidak dapat promosi itu, saya tidak mungkin tahu bahawa saya ada kanser marker yang tinggi. Kerana doktor memberitahu kepada saya masih di peringkat sangat awal. Peringkat yang sangat awal di mana belum lagi confirm sama ada saya ada kanser atau tidak. Kerana saya tidak ada simptom, saya tidak ada efek daripada kanser. Doktor tanya saya, ada kurus ke? Tidak, sudah tambah gemuk sudah. Ada muntah darah, ada semua ni tiada, semua okey. Jadi kadang-kadang saya pun berfikir, walaupun saya terpaksa pergi ke hospital untuk membuat ujian, walaupun sampai hari ini doktor belum lagi confirm, tetapi saya bersyukur bahawa kalau saya tidak pergi ambil promosi itu, mungkin saya tidak tahu. Mungkin kalau betul lah, katakan kalau betul-betul ia menjadi kanser, sekurang-kurangnya saya dikesan lebih awal lagi. Jadi saya kadang-kadang memberitahu isteri saya bahawa saya harus bersyukur. Bersyukur kerana saya pergi. Walaupun saya mendapat berita yang tidak baik, sekurang-kurangnya saya mendapatkan rawatan yang awal. Kadang-kadang banyak perkara yang berlaku di dalam kehidupan, kita tidak tahu kenapa. Tetapi kita boleh mencari sebab untuk bersyukur. Amin. Mungkin dalam tahun ini kita berhadapan dengan banyak perkara lagi yang kita memberi beban kepada kita. Jangan takut. Kerana Tuhan beserta dengan kamu. Jadi dalam Filipi pasal 4 ayat 6, saya membaca sekali lagi, janganlah hendaknya kamu khawatir dengan apapun juga, tetapi beritahu kepada Tuhan di dalam doa kamu dan permohonan dengan ucapan syukur. Amin. Mari kita berdoa.